Parti Bumiputera asalnya daripada dua parti yang berbeza, iaitu Parti Berjasa dan Parti Panas. Datuk Mahmud yang bertanggungjawab untuk menggerakkan gabungan parti-parti inilah. Pada asalnya, cadangan asalnya untuk membawa UMNO ke Sarawak, tetapi memandangkan UMNO hanya dianggotai oleh orang Melayu, maka perlunya satu parti yang boleh menggabungkan pelbagai kaum, dan gabungan ini berlaku selepas 6 tahun usul tersebut dicadangkan. 28 Mac 1968, Parti Bumiputera telah berjaya ditubuhkan dan diketuai oleh Ikhwan Zaini sebagai Presiden, Timbalan Presiden Tuanku Haji Bujang dan juga Setiausaha Agung Abdul Taib sendiri. Yang kawan kita baiklah. Coba nyasik makna kita hal politik. Politik tu nangnya takut ke luang Bible. Kami dua lah masuk dalam silap nubuh politik tu. I'm a founder. Mau jasa. Tak mau jasa dijadikan tukar nama jadi PBB di Sentubo. Nya saya Tun Rahman. Saya lah kempen itu bohong cakap saya. Wah. Di Kampung Hilir. Tapi itu saya pun di grassroots, very good. Yalah, kau takut. Sebenarnya, kalau kita lihat bahawa Rahman Yaakob, dia saya ingat satu kali atau dua kali, dia pernah mengatakan bahawa dia nak letak jawatan. Tahun 78 kalau saya ingat 78. Tetapi siapa pengganti beliau, itu satu isu yang, dan ketika itu dia juga mengalami masalah kesihatan, ya, orang kata dia sakit jantung dan sebagainya. Siapa yang harus dilantik itu sendiri? Abdul Rahman Yaakob ada beberapa pilihan. Yang pertama Dunstan Endawi, SNAP. Yang kedua Alfred Jabu daripada Timbalan Presiden PBB. Yang ketiga Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Abang Abu Bakar. Yang keempat Leo Mogi daripada SNAP, dan yang kelima juga adalah Abdul Taib sendiri. So, yang paling layak dan paling senior adalah anak buah beliau itu sendiri. Walaupun kalau segi logiknya memang kata satu kronisme lah dalam konteks tersebut, tapi dalam kacamata lain kita melihat dia merupakan satu usaha untuk memberi Sarawak itu kepimpinan baru yang punya pengalaman di peringkat federal, ya, dia dulu peringkat negeri pun ada, peringkat federal pun ada. Jadi kita lihat bahawa dia mempunyai kapasiti untuk memimpin Sarawak itu sendiri. Dan apa tanggapan Rahman Yaakob adalah dia nak seorang pemimpin yang bukan sahaja mendapat sokongan orang Melayu Melanau, tetapi juga bangsa-bangsa lain daripada dua kaum tadi. Jadi ini kita lihat bahawa dia melihat bahawa Taib Mahmud ini dia figura yang boleh diketengahkan, sebab dia boleh dikatakan sini boleh memimpin Sarawak dari segi negeri, dan dia juga boleh balance ataupun mengimbangi hubungan antara state dengan pusat itu sendiri. Namun ianya bukan satu tindakan yang mudah untuk membawa Abdul Taib Mahmud kembali ke Sarawak. Maka perlu satu proses, iaitu perlu diadakan pilihan raya kecil di negeri Sarawak bagi satu-satu kuasa untuk membolehkan beliau datang ke sini, dan seterusnya dijadikan calon untuk berjaya di kawasan yang berkenaan. Maka seseorang perlu mengorbankan kursinya. Persoalannya siapa? Siapa? See, at that time, apabila Datuk Wan Usu Datuk Jino datang rumah saya, ini apa hajat kedua tu? Datuk Wan Usu Madang, aku enggak dapat diodeng aku kau, katanya kau nak buat aku. Hal apa tu? Tok Taib datang ke Kuching. Jadi kita paksa mengosongkan kursi sikit. Oh, dapat Tok Taib datang ke Kuching, dapat jadi ketua menteri. Jadi kepadanya, kalau kita mandi saya dengan Tok Taib, it's much better Tok Taib. Tapi demi untuk negeri, agama, bangsa dan negara, adalah berkorban to give away my seat to Tok Taib. Ada punca ni. Yang dua pergi makan ni, Datuk Jino duduk bangsu malam mak ai. Ingat yang duduk terkasi duduk. Ada kau gini kau mau dia? Aku agak auto ada sebut I don't want to mention nama lah.
agak YB tu tunggu, YB tu tak tunggu dulu, langgar dulu. Jadi aku tak tahu katanya. Jadi itu dia pun isu. Ibu pandang cerita panjang. Nak jadi Ketua Menteri tu mesti orang bagus. Orang yang berpengalaman, orang yang ada ilmu, orang ada ekonomi dikit. Jadi I prefer Tok Taib dapat jadi Ketua Menteri. Lagi sih 15 minit aja. Bila nanti orang Nusa pulang atau Jino ambil ingatlah dulu Datuk Abang Abu telefon saya. Kan dia speaker waktu ya, Abang Abu. Pahal lagi pun untuk Haji Madah ai. Ai mun madah kita melarang madahnya. That is my honest decision. Saya terima dengan siapa saya terima saya. That is my own decision that I give a message to Taib for the sake of Sarawak. Mahathir dia Perdana Menteri. Dia pakai Taib dari Perdana Menteri. Nombor 2, saya tak mahu. Dia beritahu Mahathir, dia kata Sarawak perlu saya jaga sekarang. Kalau tidak nanti banyak akan berebut nak jadi Ketua Menteri. Iban, Melayu dan sebagainya. Sampai selesai semua ini saya boleh menyerah kerja itu kepada Saya melihat Tun Rahman Yaakob ni sebagai seorang tokoh yang telah pun meletak batu asas penting kepada kemajuan Sarawak sebenarnya. Sebab sebelum ini tidak ada perkara di situ. Seperti saya kata tadi, kembali kepada perpaduan rakyat, politik itu bersatu, komunis itu mula telah cuba dileraikan, pembangunan mula telah digerakkan, pendidikan dan sebagainya. Saya lihat dia meletak foundation batu asas kepada pembangunan Sarawak seterusnya, di mana baton itu diserah kepada Datuk Taib Mahmud kemudian. Jadi Datuk Taib Mahmud tidak ada masalah besar dalam isu foundation ini, ya. Sudah ada dibuat oleh Rahman Yaakob. Semarahan pada satu masa dahulu adalah satu tempat yang kurang pembangunannya, yang mundur. Ya. Tetapi apabila Abdul Taib menjadi YB di kawasan berkenaan, maka berlakunya perubahan yang begitu drastik. Pertamanya dimulakan dengan penamaan semula kampung kawasan daripada Nonok kepada Asajaya, Pendam dinamakan Sadung Jaya, dan nama-nama berkenaan kekal sehingga ke hari ini. Beliau memahami keadaan yang berlaku di Semarahan. Beliau memahami tentang kesusahan yang dilalui oleh penduduk tempatan. Contohnya sanggup mengharungi lumpur, bersinsinkan seluar, ya, untuk melalui kawasan-kawasan yang berkenaan, dan berazam untuk menukar Semarahan kepada satu tempat pembangunan seperti yang ada sekarang. Di Asajaya, Abdul Taib telah mengusahakan satu ban atau tali air bagi membendungkan banjir di kawasan berkenaan. Dan ini merupakan satu tindakan yang bijak. Sehingga ke hari ini, ya, ban masih terdapat di tempat yang berkenaan. Satu lagi pembaruan adalah akses kepada jalan raya di antara Kuching ke Semarahan terus ke Asajaya. Game changer ke arah membangunkan lagi Semarahan. Dia adalah seorang yang telah, seperti saya katakan tadi, foundation sudah ada. Beliau menggerakkan usaha mengubah landscape ekonomi itu daripada berasaskan kayu bala, ya. Bagi seorang visionary, dia menggerakkan usaha untuk memajukan ekonomi Sarawak ini bukan setakat dari segi industri primary, ya. Dia mula menggerakkan pembentukan industri, contohnya membawa pelabur-pelabur, so, contohnya chip, pembinaan chip dan sebagainya daripada luar ke Sarawak. Era beliau juga memacukan industrinya ini dengan pembinaan ampangan, ya, ampangan besar, ya, di Bakun,
dan juga batang air, pertamanya batang air, dan bakun itu merupakan satu usaha beliau di mana dia menggerakkan industri tenaga, dan selain itu industri perangkat penanaman kelapa sawit dan sebagainya terus digerakkan oleh beliau dalam usaha. Jadi dia telah mengubah landscape itu jadi satu landscape yang hanya berasas kepada kayu balak ini kepada industri yang bersifat giliran lah. He's very nice guy. We like to talk. I want something different lah katanya. Because at the moment katanya, kita politik tu terlalu kuat dalam politik. Kita lupa dengan pembangunan. I want to stress in my speech lah. This is very good lah ni. Supaya kita bawa keluar dari universiti tu. Kadang-kadang State Secretary, CM mau kita ngadakan seminar about anything lah. I think land is more viable. Anda Azam, Angkatan Zaman Mansang, masa ya. Azam pun bawa di pola. Si nampak gila kita terus agak politik lah. Azam menganjurkan seminar hal pembangunan tanah Sarawak. Pola, I will provide everything in dulu. Ya, hanya melancar yo menggunakan pembangunan untuk politik pembangunan, politik of development. Politik pembangunan merupakan satu inisiatif yang penting bagi Abdul Taib, di mana beliau percaya bahawa Sarawak perlu membangun selepas zaman komunis, tetapi tujuannya adalah untuk mengelak sebarang politik yang mungkin akan berlaku. Kalau kita lihat Rama Yaakob dengan Petrajayanya dan dengan Samarahannya, di mana kita lihat dia memberi peluang kepada pembangunan pertanian pada peringkat awal. Tapi penting sekali hubungan baiknya dengan persekutuan menjelmakan satu pembangunan baru, iaitu pendidikan. Itu yang menyebabkan UNIMAS, ya. UNIMAS, dan kebijaksanaan dia untuk percaturan politik ketika itu, dia berjaya membawa sebuah universiti penuh. Kalau sebelum ini kita ada universiti, tapi cawangan contohnya di Bintulu yang dibawa oleh Rama Yaakob, ya, lepas itu UiTM dan sebagainya. Tapi zaman beliau dia membawa satu mercutanda besar dari segi pembangunan pendidikan itu sendiri. Apa pentingnya pendidikan ini? Selain daripada untuk melatih, memberi peluang kepada anak-anak Sarawak untuk belajar di situ, dan juga dari Semenanjung, dari Sabah, dari situ, dia sebenarnya memacukan pembangunan ekonomi Samarahan. Krisis di antara Abdul Taib dan juga Abdul Rahman Yaakob bermula pada tahun 1983. Tentang krisis Mingkot, satu krisis yang cukup besar bagi Abdul Taib Mahmud sebenarnya. Awak sampai tanya beli tiket belum dengan saya tu Nur dukung Datuk Ahmad pergi KL di Bintang. Boleh untuk Taib tak? No, supaya untuk Taib boleh kerjasama dengan kita. Pada tahun 1983 berlakunya krisis Tuan Yang di-Pertuan Negeri Tun Abdul Rahman Yaakob dengan anak saudaranya itu Abdul Taib Mahmud. Dikatakan di sini bahawa pemimpin setia pada Tun Abdul Rahman Yaakob pada satu ketika tidak mendapat layanan yang sebaik-baiknya daripada Abdul Taib Mahmud. Dan pada masa yang sama Abdul Taib Mahmud telah dikatakan sebagai mengutamakan orang lain, iaitu businessman, ya, peniaga daripada bangsa Cina. Saya pergi ke petang tu. Kami nanti Rahman itu ya, untuk yang bukan Madurai kecuali. Kami yang buat satu kami buat petition, kami melangkap di Putrajaya. Minta Putrajaya tu jadi ini putra kawasan macam kampung lagi ya. Jangan kacau naik dulu tak daya kah apa asal putra. Dan pada itu memang dah mati. Itu untuk saya take over. Kami saya pergi jalan masih keluar. Saya pergi petang. Ya petang saya buat komunis Cina. Sebelah yang disediakan diatur untuk putra pun dia.
nak company Cina malah. Pergi Padang sewa tengok sampai berapa banyak kan di Betang Jaya. Di Betang Jaya dan sebagainya. Dia tak nak kata. Saya betul. Padahal dah di persekali kita. Sudah tu Betang Jaya tu. Pakai untuk orang di Betang. Apa kena? Company Cina ya. Malah gede dan sebagainya. Yang pun saya buat dah. Alhamdulillah dia memang kawasan Cina lah. Biarlah. Jadi orang di sini katanya siapa lah. Sampai juga menjana nak lecture yang sejak. Dedek nak jumpa. Kita masih punya anak tu. Dan politik Sarawak sudah mekar sejak zaman kestabilannya zaman Rahman Yaakob. Ya. Di situ sudah timbul pelbagai tokoh-tokoh muda yang terlibat dengan politik Sarawak itu sendiri. Besar bagi Taib Mahmud untuk memimpin orang yang dulu bukan orang Rahman Yaakob, ya, Raja Nur Tahir, ya. Kita lihat situ seperti Hafsah Harun dan orang-orang muda, ya, yang muncul ketika itu, Bujang Ulis, Saleh Jafaruddin. Balik kepada Tun Rahman Yaakob ni cuba untuk mendidik sebenarnya. Taib Mahmud sudah lama meninggalkan Sarawak. Jadi dia cuba mendidik Taib Mahmud ini supaya Taib Mahmud ini kenal, ya, belum dapat nasihat daripada beliau bagaimana nak memerintah, bagaimana nak melihat corak masyarakat itu sendiri dalam hal ini. Dan perkara itu adalah satu, seperti katakan tadi, menjadi perkara yang utama dalam pentadbiran dia cuba tu. Tapi Dr. Mahmud melihat itu satu interfere, satu campur tangan dalam politik, ya. So dia nak mentadbir sendiri dalam hal, dia style dia sendiri dalam hal ini, ya. Dan ini yang menimbulkan kadang-kadang sedikit perselisihan antara kedua-dua tokoh figura ini, ya. Dan juga Rahman Yaakob juga agak lantang selepas menjadi TYT itu isu Pintul Affair yang berlaku 1983 dia mengkritik Kerajaan Persekutuan. Bagi Taib Mahmud satu perkara yang tidak harus berlaku sebab dia nak menjaga hubungan baik antara kedua-dua kerajaan. Kemuncaknya perbalahan di antara Tuan Yang di Pertuan Negeri dengan Abdul Taib berlaku semasa majlis perasmian Pelabuhan Kidorong di Bintulu, di mana sebaik selesai ucapan oleh Tuan Yang Utama, Abdul Taib telah meninggalkan majlis. Dalam ucapannya, Abdul Rahman telah mengkritik Kerajaan Persekutuan kerana tidak membina lapangan terbang di bandar Bintulu pada ketika tersebut. Abdul Taib kemudian telah memohon maaf secara terbuka dan menyerahkan surat peletakan jawatannya kepada Tun Abdul Rahman Yaakob. Namun Tun Abdul Rahman telah menolak kerana pada masa yang sama beliau juga telah Tun Abdul Rahman juga telah menyerahkan surat peletakan jawatannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Walau bagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong telah berjaya untuk memujuk Tun Abdul Rahman untuk bertahan sehingga habis penggal beliau sebagai seorang Yang di-Pertuan Negeri. Perkhidmatan Tun Abdul Rahman Yaakob tidak disambung selepas tahun 1985 dan digantikan dengan seorang lagi TYT yang baru, iaitu Tun Ahmad Zaidi Adrus. Dan itu peringkat Rahman Yaakob. Tetapi di layer bawah itu, seperti saya kembali kepada golongan bawah itu, dia melihat style Taib ini berbeza dengan Rahman Yaakob, ya. Dan ini yang menimbulkan isu tertentu dalam pentadbiran. Walaupun krisis SNAP ketika itu, walaupun SNAP itu adalah tentang SNAP sendiri, tapi dia menjangkau isu-isu tentang kebajikan masyarakat Bumiputera menyeluruh. Dan apabila dia menekankan konsep politik pembangunan, ya, ada yang persoalkan tentang pembangunan Bumiputera harus digerakkan. So ini yang berlaku pertentangan, ya, dalam hal ini. Even Rahman Yaakob pada satu ketika mengatakan menafikan dia akan kembali pada politik, tetapi sebaliknya ucapan farewell, katakan ucapan selamat tinggal beliau, dia secara
sinis. Dia pernah mengatakan bahawa ada pemimpin ya kita ajar ya, tetapi tidak mau mendengar kita. So kita tahulah siapa yang dirujuk oleh beliau, dan juga dia pernah mengatakan takkan ke tangan memberi orang tangan kita digigit. Itu yang dia sebut oleh beliau. Itu sudah nampak bahawa beliau tidak begitu selesa dengan Tan Mahmud ketika itu. 20 orang ahli Dewan Undangan Negeri telah berkumpul di Hotel Bingkot, dan sejurus selepas itu bersama mereka adalah dua tokoh yang utama, iaitu Abdul Rahman dan Dil Mogi, yang mendesak peletakan jawatan Abdul Taib Mahmud. Dah dia nak bully Datuk Taib dah. No, supaya Datuk Taib boleh kerjasama lagi lah. Jadi Mahathir kata this is not my business. Salah kita saya salah. Bila mereka pergi jumpa mana appointment rupanya, lalu Taib declare see election. Dia bercerita election. Pernah saya di-approach oleh orang, Mada Dirjen Perma, saya apa, Mada, saya kerja dengan Ketua Menteri, di mana ajak Ketua Menteri berada saya dengan Ketua Menteri, because my post is political secretary. Katanya mendidik belum dengan saya tu nuruh dukung Datuk Ahmad pergi KL di Bangkok. Si buat ngikut, walaupun tak beri tiket belon, I stick to kesetiaan. Sampai orang pun ada ngembak kami orang ngembak orang lari di apa lagai di apa ini macamnya maret bah. Tapi kami orang makin pau turun tengah malam pergi di damai. Pilihan Raya Negeri Sarawak telah ditetapkan pada 15 dan 16 April 1987. Bahawa pada awal keputusan raya itu dimenangi oleh PBDS 5 kerusi sebenarnya. Lepas 5 itu baru kita lihat bahawa BN itu menang kerusi yang banyak. Dia hampir dia katakan dikecewakan tetapi akhirnya mereka berjaya mendapat 28 kerusi. Selepas itu kita lihat bahawa politik Sarawak semakin lebih mantap, lebih bersatu, dan boleh katakan fokus kepada kepimpinan beliau dan juga PBB dan Barisan Nasional ketika itu. Dan lepas itu kita lihat bahawa dia mula bangkit semula untuk membina semula PBB itu kepada landasan yang lebih besar, lebih kuat utuh dengan kepimpinan baru. Poin terpenting Abdul Taib Mahmud ialah menghasilkan hidroelektrik, di mana ia adalah berdasarkan lawatan yang diadakan di luar negara. Pada 11 Februari 2008, skor telah pun dilancarkan. Skor digunakan untuk membangun kawasan tengah Sarawak. Abdul Taib Mahmud ini boleh dianggap seorang yang unik dan sebagai seorang yang mampu untuk menstabilkan politik Sarawak dalam tempoh 33 tahun. Dia paling lama, the longest Ketua Menteri ketika itu. Dan satu lagi orang tak perasan adalah berkenaan dengan kemampuan beliau untuk menyantuni hubungan pusat dan persekutuan. Waktu ada telefon, itu nak berlagu, waktu SCM lah. Di senarai lah nama-nama penyanyi terkenal di Sarawak. Taib Nangga, no. Aiwan Sabanun. Dan sejak ialah nya mesti menyanyi ni Sabanun. Saya bangga untuk Taibku, seorang masa abang dalam pertandingan. Tetapi yang saya tahu dia sayang pada keluarga, khususnya dia sayang pada mak. Tetapi tu punya belakang, ni kita belakang nak ngamak orang kah, orang belakang nak komen untuk itu. Ini on development. Bila development bagus, ayat bagus, pemikiran orang pun bagus.